cikgu nak pinjam mesin laminate. Macam-macam benda boleh dipinjam dalam PSS tu. PSS tu dah macam Aeon macam pasar, macam-macam ada. Okay, jadi cikgu nak pinjam barang. Ada PSS yang ada OSP, ada projektor. Cikgu nak pinjam, okey bagi je lah tapi direkodkan. Kemudian bahan. Okey. Bahan ni agak luas. Okey, bahan ni boleh merujuk kepada bahan cetak dan bukan cetak. Okey, bahan cetak buku tadilah. Okey. Murid pinjam buku ada rekod. Murid pinjam ensiklopedia nak baca pun ada rekod. Bahan red spot yang tak boleh bawa keluar tapi digunakan dalam tu pun ada rekod. Itu termasuk dalam bahan. Okey, kemudian ada cikgu-cikgu yang nak pinjam, murid pun ada nak pinjam CD pembelajaran. Okey, yang itu juga dicatat sebagai rekod. Jadi kalau mana sekolah yang belum bermula, PSS belum bermula untuk rekod-rekod ni, saya tegaskan, buatlah rekod Bukan apa cikgu, supaya senang kalau kita nak buat kajian atau kita ada pelawat yang datang ke sekolah nak tengok keberkesanan PSS, inilah bukti-bukti yang boleh kita tunjukkan kepada mereka bahawa PSS kita bukan biasa-biasa punya PSS. Nak apa? Semua ada. Okey. Kemudian terus kepada rekod pinjaman. Rekod pinjaman tadi yang saya sebutkan, pinjam buku, pinjam alat Okey. Kemudian lain-lain rekod rekod mengikut keperluan. Yang ini terpulang kepada sekolah. Kadang-kadang ada something yang berbeza di sekolah tersebut yang saya tak catat ke dalam ini, tapi perlukan rekod penggunaan, sekolah-sekolah boleh buat Okey, yang lain-lain ni tertakluk kepada sekolah tu sendirilah. Okey, seterusnya yang lain-lain rekod tadi terpulang kepada cikgu. Kemudian laporan. Okey, laporan kepada penggunaan dan pinjaman. Okey, bagaimana nak tunjukkan laporan? Okey, laporan secara bertulis dan secara statistik cikgu Okey, bila cikgu dah dapat rekod penggunaan, okey, cubalah buat. Dalam sebulan itu berapa ramai yang pinjam? Okey, berapa ramai yang masuk PSS? Dalam setahun tersebut berapa ramai yang masuk, berapa ramai yang pinjam? Okey, itu sebagai laporan cikgu Okey, laporan ini mudah saja. Okey. Kemudian dalam laporan nanti, selain daripada data statistik tadi, analisis, okey, cikgu juga boleh buat laporan secara bertulis, secara bergambar. Selain pada statistik tadi, sebab itu cuma sampingan. Okey. Tapi laporan lain seperti aktiviti yang dijalankan dalam PSS, okey, masukkan dalam ni juga Okey. Okey. Saya nak tanya tahu pasal rekod penggunaan. Biasanya kalau kat PS kita buat dalam buku tahu Cik Tajam. Macam mana kalau kita nak masuk dalam file? Okey. Cikgu dulu saya tak berapa kuat tadi. Okey. Buat dalam buku Betul. Okey, buat dalam buku. Okey, sekarang ni macam ni. Buku jangan masukkan dalam file. Jangan masuk dalam file. Okey, buku letaknya di PSS atau di sudut-sudut, di luar, di dalam bilik-bilik khas. Okey, di pondok bacaan. Okey, itu buku. Okey, sekarang ni masukkan dalam file tersebut adalah statistik. Masukkan statistik. Kalau statistik tu kata nipis sikit mungkinlah boleh masuk, tapi kalau buku tak praktikal lah. Cukup sekadar kita masukkan analisis saja. Rekod pinjaman pun ya, rekod pinjaman automasi semua kita harus masuk dalam file je. Ya cikgu Jo. Rekod pinjaman sekolah dah ada automasi kan. Okey, jadi just keluarkan sajalah. Keluarkan saja analisis tersebut, masuk dalam file. Okey, nak masuk secara berkala tiap-tiap bulan pun boleh, nak masuk setahun sekali pun boleh, tak ada masalah. Cuma nanti bila masuk tu tunjuklah pada guru besar dulu, sahkan dengan guru besar pengetua supaya mereka pun nampak Okey, itu saja. Okey, terima kasih Cikgu Junana.
Encik saya nak tanya, berkenaan dengan penggunaan pusat super PSS, laporan itu adakah termasuk laporan pameran bertema? Untuk senarai aktiviti sepanjang tahun, okey, tadi kita kata laporan yang besar setiap aktiviti. Okey, untuk analisis aktiviti laporan, cikgu masukkan dekat dalam fail yang pertama tadi, fail jawatankuasa. Itu aktiviti yang terkumpul sepanjang tahun. Masukkan dalam fail jawatankuasa tadi. Okay. Boleh cikgu? Jadi maksudnya laporan aktiviti Ya. sepanjang tahun kita masukkan dalam file 1. Ya, masuk dalam file 1. Itu yang terkumpul cikgu Yang cikgu buat analisis, okey, satu dia macam jadual lah. Okey, bulan 1 apa buat, bulan 2 apa aktiviti, bulan 3 aktiviti, itu masukkan dalam file 1. Dia bersama dengan rancangan tahunan yang lengkap tadi. Oh, bukan satu persatu lah. Satu persatu dalam fail lain. Fail yang bukan bawah PSS, tapi ada fail lain. Fail contoh macam PSS ada anjurkan satu aktiviti tentang bulan kemerdekaan. Pameran ke apa ke. Okey, itu masukkan dalam fail, tak silap saya dalam fail koko atau kurikulum macam itulah. Saya pun tak perasan ada fail di atasnya. Seterusnya okey, laporan record. Okey, kalau dah tak apa-apa kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, record pelupusan bahan. Bila kita kenal benda ni, kalau kita tengok tadi, di sini ada record pelupusan dan ada pelupusan bahan pusat sumber. Bermakna ada dua pelupusan di situ. Kenapa nak buat dua? Macam susah memang betul, saya rasa pun macam tak praktikal nak buat dua. Okey. Tapi kita ikut saja. Okey. Untuk rekod pelupusan, apa yang perlu dimasukkan adalah rekod pelupusan itu sendiri dan hapus kira. Okey. Sebagai contoh senarai barang yang dilupuskan. Okey, masuk kat dalam ini. Okey. Kemudian borang. Okey. Pelupusan ni, okey, sebelum tu saya nak jelaskan sikit takut tak clear. Okey. Apa yang PSS boleh lupuskan? Okey. Untuk PSS, benda yang boleh dilupuskan adalah bahan-bahan bacaan, bahan bercetak dan bahan tidak bercetak. Bahan bukan bercetak Okey. Yang itu keutamaan kepada GPM. Okey. Kalau yang berkaitan dengan inventory, berkaitan dengan aset, harta modal, okey, komputer, TV, player DVD, kemudian perabot. Okey, yang itu jangan masuk kat dalam rekod pelupusan bahan ni cikgu Yang itu masuk dalam pelupusan sekolah. Okey, pegawai aset sekolah yang akan uruskan. Kemudian jadual pelupusan. Okey, adakah secara berkala? Ada sekolah yang buat cara berkala. Contohnya buku setiap tahun buku banyak masuk, sekolah kaya. Tak mana punya jutawan tak nak bagi sumbangan, setiap buku akan masuk banyak. Jadi kalau nak terus simpan dia akan melambat dalam sekolah. Jadi ada sekolah yang mungkin buat setiap tahun ada sahaja buku dilepaskan. Dan sekolah cikgu juga janganlah sayang buku. Gunakan buku-buku tersebut. Sebab buku itu barang habis guna. Jadi jangan kedekut untuk bagi murid pinjam. Okey, bagi sahaja. Kalau rasa ada buku yang nak bawa keluar daripada PSS, bawa keluar saja. Rosak tak apa. Jangan buruk sebab tak guna. Biar dia rosak. Rosak, lupus. Beli baru. Lupus, beli baru. Sebabnya PCG masuk setiap tahun. Dan duit PCG tersebut persentage yang besarnya adalah untuk beli buku. Jadi gunalah duit PCG tersebut. Kesian dekat murid kan, bila nak pinjam buku je, cikgu pun kata, letak balik. Murid nak baca buku, kita pula halang dia.
Macam mana pun dia nak pandai kalau macam tu. Okey. Jadi jadual ini adalah merujuk kepada jadual pelupusan sekiranya berkala. Okey. Kalau tak ada jadual pun tak mengapa, sebab bukan semua sekolah nak buat pelupusan. Ada sekolah tu dah 10 tahun pun tak buat lagi. Biarkan saja. Okey. Sekarang ni hapus kira. Okey, apa beza antara pelupusan dengan hapus kira? Okey, pelupusan ni dibuat secara sistematik. Okey, contoh, ada borang, isi borang, kemudian kumpul buku-buku yang nak buang tersebut. Okey, bukan boleh buang kat sungai. Bukan boleh bakar-bakar. Tak boleh. Okey. Kalau dokumen penting daripada file, yang itu masuk arkib. Kemudian tak apa, habiskan majalah semua, surat khabar, habis guna. Jangan simpan, biarkan. Dia nak buku tu nak rosaklah, kamus nak rosaklah. Ini kadang-kadang pergi sekolah cikgu nak tahu, ada ensiklopedia ni mahal. Bersih cikgu. Satu kotoran sikit pun tak ada. Satu kesan selak pun tak ada. Kenapa macam tu? Beli untuk digunakan, beli untuk dibaca. Biarkan. Habis, beli. Tak cukup, mohon sumbangan daripada YB. Macam itulah cara dia. Okey. Kemudian, seterusnya, tata cara pelupusan, peraturan yang perlu ada, catat alin, proses kerja dan seterusnya laporan. Yang tu boleh letak. Nanti dekat dalam pelupusan yang file berikutnya pun ada juga tata cara peraturan. Okey. Okey, untuk ini ada apa-apa cikgu nak tanya ke? Okey, sekejap tengok pada chat. Okey. Banyak dah chat. Okey, sorry tak baca. Saya tak tengok pula chat pada YouTube. Okey. Okey, analisis saja. Okey, automasi. Okey, peruntukan waktu untuk guru SKM. Okey, saya jawab satu-satulah. Okey. Buat rekod pinjaman guna Google Form. Okey. Buat rekod pinjaman guna Google Form. Boleh ke? Boleh cikgu. Nak guna Google Form ke, nak guna apa ke, terpulang pada sekolah. Yang penting rekod tu ada. Okey. Kemudian peruntukan waktu untuk guru SKM. Okey, minta maaf cikgu. Guru SKM ini bukan luar norm Luar norm dia ada had waktunya. Okey. Tapi kalau guru SKM ni tak ada. Bergantunglah kepada guru besar. Kalau guru besar nak bagi 30 waktu pun 30 waktu jugalah yang kena. Tu yang kesian sikit guru SKM lah. Seterusnya, apabila pegawai datang cek, kita buka je drive. Boleh tak? Okey, ni maksudnya apa? Nak tunjuk apa buka drive ni? Nak tunjuk penggunaan ke? Kalau nak tunjuk penggunaan, janganlah tunjuk semua senarai sampai 2,000-3,000 senarai tu. Jenuh pula nak baca. Cikgu Cik Raja. Ya, saya. Cik Raja. Ya, saya Puan Sorry. Riza. Yang nak tunjuk dekat drive tu, yang analisa pinjaman. Okey, analisa Penggunaan. Ya, okey. Analisa tu boleh tunjuk. Dia lebih mudah nak tengok lah. Kan dari Google Form tu dia terus direct kita boleh tengok kan. Ya, boleh. Boleh tunjuk cikgu. Thank you. Okey, kalau nak print pun cantik juga setiap bulan boleh print. Print sekali. Ya. Sebagai contoh, sekarang bulan 7. Bulan 7 tiba-tiba ada pelawat datang nak tengok rekod tentang penggunaan PSS. Jadi cikgu akan tunjuklah sehingga bulan 6 yang dah print. Ya, bulan 7 tak payah tunjuklah sebab dalam sistem Okey. Adakah laporan pameran bertema juga masukkan di sini? Ya, boleh masukkan cikgu ya. Boleh masukkan sebagai aktiviti PSS. Okey. Apa ni? Terima kasih atas penjelasan. Okey, data 2020 sahaja ke? Okey. Cikgu Lilin tanya, data 2020 sahaja ke? Okey.
sekiranya ada data-data yang sebelum ni yang tak masuk dalam file, boleh masuk. Walaupun data tersebut 5 tahun sebelum ni ke, rasa penting tapi tak pernah masuk file lagi, boleh masukkan secara urutan dia, tak ada masalah tu. Dia sama juga dengan kes rekod perolehan bahan pusat sumber. Buku. Ada buku yang sampai tahun 2015 tersimpan dalam kotak, terlupa nak proses. Kemudian sekarang tahun 2020, proses yang 2020, tiba-tiba terjumpa yang 2015. Boleh tak masukkan overlap dekat situ? Boleh. Just masuk saja urutannya. Tak kisah, barang-barang lama pun boleh masuk. Kemudian buat masa sekarang PSS sekolah saya tutup sebab macam ni. PSS sekolah kenapa nak tutup cikgu? Sepatutnya PSS ni boleh bukalah. Sebabnya kita dah ada SOP yang boleh diikuti untuk kita buka PSS. Kalau tutup tu macam takut dengan SOP pula. Jadi buka sahaja. Kalau kata PSS tu kecil sangat, sebelum ni boleh masuk 10 orang saja. SOP, masuklah 5 orang. Pun masuk juga kan. Jadi teruslah buka PSS, jangan tutup walaupun dalam PKP. Peruntukan waktu guru dah jawab di sekolah SKM. Cik Ajar, maaf salah. Ya saya. Yang PSS tutup tu kan. Hello? Ya, Cikgu Kumar. Teruskan Cikgu Kumar. Hello? Ya, teruskan Okey, Cikgu yang Kumar. PSS tutup tu macam kat sekolah saya tu kan. Dia budak pergi rehat, makan dalam kelas, lepas tu duduk dalam kelas je. Apa nak buat? Maknanya tak ada waktu ke untuk murid masuk PSS? So far kalau ikutkan jadual sekolah yang baru ni kan, dia macam budak kena duduk dalam kelas je. Kalau tak ada ruang nak masuk, tak apalah cikgu. Itu dimaafkanlah. Okey. Tapi kalau ada ruang tak apa, kenalkan Okey. Seterusnya untuk SKM tiada tawaran penjawatan untuk guru pustakaan dan media. Yang tu memang sehingga kini tak ada tawaran lah penjawatan untuk guru pustakaan bagi SKM. Berdoalah mungkin akan datang ada jawatan luar norm untuk SKM. Kan bagus kan? SKM ni banyak kerja. Saya pun pernah duduk SKM. Banyak kerja. Pusing-pusing, itulah dia orangnya. Ada waktu tu sampai 6 SU pegang SKM, gurunya sikit, kerjanya banyak. Jadi waktu PKP ni tidak ada penggunaan PSS. Kalau tak mengizinkan tak apalah tapi kalau boleh gunakan. Setiap fail rasmi perlu ada kertas minit untuk mencatat bilangan. Ya, betul. Setiap fail rasmi ada indeks di depannya untuk dicatatkan bila masuk, tarikh masuk, bilangan berapa. Supaya senang nak cari nanti tu kertas minit. Lain-lain kertas minit. Pelupusan hapus kira adalah benda yang sama atau berbeza? Tadi dah cakap benda yang berbeza. Hapus kira. Saya tak sempat habis cakap tadi Sorry. Pelupusan dan hapus kira. Pelupusan ni lebih sistematik. Ada caranya. Ya saya. Kalau sekolah ni dia sesi, lepas tu tak cukup. Susah kita dijadikan kelas terapung. Macam mana tu? Tak boleh nak buat apalah, ikut sajalah. Maknanya ikut saja keluar. Saya tulis ni je lah dalam rekod penggunaan. Ya. Bermakna tak ada penggunaan di situ. Okey. Jadi utamakan benda yang lebih penting. Maknanya kelas lebih penting, utamakan kelas. Hapus kira. Hapus kira tu pula apa Hapus kira ni adalah barang, buku-buku, bahan yang kita tak jumpa. Hilang. Dia hilang. Nak lupus pun tak boleh, barang tak ada. Hilang kan. Jadi hilang tu kira hapus kira lah.
tak perlu buat pelupusan. Okey? Cuma nanti apabila buat cross check, okey, setiap tahun PSS akan buat semakan rekod perolehan. Okey, semakan perolehan. Okey, nanti dia akan check, tengok, okey, check satu-satu pada rak tu. Pengawas akan tolong check, satu ada tik, tengok berapa banyak yang tak tik. Yang tak tik tu mungkin hilang. Ataupun cikgu letak letak di satu tempat pondok bacaan, tiba rosak habis semua, kena air banjir apa semua tu, dah tak boleh dah buat apa, nak jual pun tak boleh. Itu pun dikira sebagai hapus kira. Okey. Kemudian, ada ke sekolah nak wakaf buku PSS saya? Tanya pada sekolah-sekolah lain lah. Okey, sekolah-sekolah lain, okey, sekiranya lah ada sekolah yang memang kaya raya, nak buat pelupusan. Tapi pelupusan tersebut caranya nak serah kepada sekolah. Okey, tak perlu isi pelupusan, tak perlu isi rekod pelupusan, tak perlu. Okey, just nanti note dalam cikgu punya file untuk bahagian perolehan, rekodkan, bermakna penempatan buku yang baru tersebut adalah di sekolah B. Daripada sekolah A pergi ke sekolah B, penempatan buku tersebut. Nanti buat senarai, serah. Okey, selesai. Tak payah buat pelupusan. Sebab pelupusan ni agak remeh nak buat juga. Okey. Nanti Cikgu Kumar sedialah terima banyak buku semua nak hapus buku ni. Okey. Pertandingan pusat sumber file 607/1/4. Apakah kandungannya? Pertandingan pusat sumber, apabila nak ada pertandingan, kalau di luar sekolah, mesti datang dengan surat tawaran, ataupun mesti datang dengan iklan. Okey, inilah bahan-bahannya. Okey, surat menyurat. Kemudian apabila nak masuk pertandingan, ada setengah-setengah pertandingan yang besar, contoh pertandingan PSS Cemerlang, ada jawatankuasa yang perlu diwujudkan. Surat lantikan, jawatankuasa sama macam tadi. Mesyuarat, surat panggilan, minit mesyuarat, maklum balas, semua sama juga. Okey, kewangan. Okey, untuk pertandingan, okey, ada kewangan. Okey, sama ada mungkin kalau dalam sekolah, mungkin daripada PCG itu sendiri, PCG PSS, atau mungkin daripada HAM, atau mungkin daripada KOKO, atau mungkin juga daripada pentadbiran, petty cash apa semua tu. Okey, duit suar. Okey, itu kewangan. Kewangan ni cikgu minitkanlah buat rujukan kewangan dalam ni dan masukkan file. Dia tak perlulah masuk dalam file kewangan kerani sebab yang kerani tu skopnya besar, ini yang kecil-kecil masuk dalam file cikgu saja. Okey, kemudian kertas kerja program. Sekiranya ada pertandingan, ada kertas kerja cikgu buatlah, ataupun pertandingan yang cikgu nak anjur sendiri. Okey, bulan kemerdekaan dah dekat, cikgu nak anjur pertandingan sendiri. Okey, boleh masuk dalam file ni juga. Okey, pertandingan mewarna, pertandingan menulis esei. Apa lagi? Masuk ke dalam ni Okey, kemudian laporan dan penilaian. Laporan ni biasalah, okey, laporan tak perlulah panjang-panjang, kertas kerja pun tak perlu panjang-panjang. Kita sekarang ni zaman moden ni kita make it simple saja, cukup dengan 1 page, 2 page, 3 page cukup, tak perlu panjang-panjang. Okay. Untuk laporan pun sama, 1 page report saja sudah cukup. Satu lampiran di depan, okay, cover depan, apa aktiviti, objektif aktiviti, kemudian pelaksanaannya apa yang berlaku, kemudian impak. Apa impak daripada pertandingan tersebut, aktiviti tersebut, dan sekiranya ada cadangan penambahbaikan, boleh masukkan. Okay. Dan di belakang masuklah 4 keping gambar. 2 page sahaja report. 1 bertulis, 2 gambar. Yang gambar tu masukkanlah caption nanti. Ada gambar, okey, nyatakan di bawah. Murid menulis, penyampaian hadiah. Okey, itu dalam gambar Okey. Kemudian salinan sijil. Okey, salinan cikgu jangan letak yang original tau. Ada juga sekolah yang letak original. Sayang tau. Masukkan salinan saja sijil. Yang original tu nak letak kat frame, atau murid nak simpan sendiri jika dia masuk tengah luar, okey, simpan saja. Kalau di di PSS tu dapat PSS
juara PSS negeri, yang tu nak letak dekat frame, letak di PSS. Salinan masuk ke dalam file ni, tak perlu masuk original. Okey. Saya rasa untuk file pertandingan ni agak mudah sikit lah. Saya teruskan kepada file yang berikutnya. Okey. Ini adalah file perolehan bahan pusat sumber. Tadi rekod pelupusan bahan. Ini file perolehan bahan. Bermakna kalau terima perolehan, adalah pelupusan. Jangan terima tak ada pelupusan simpan banyak-banyak kan penuh PSS tu. Okay. Rekod, untuk perolehan bahan pusat sumber, apa yang paling penting sekali cikgu masuk ke dalam sana adalah rekod penerimaan. Barang yang terima. Kadang-kadang ada barang yang dibeli, ada barang sumbangan, sumbangan daripada turun daripada JPN ke, daripada SSTP, daripada BSTP. Semuanya ada CJ akuan penerimaan. Masukkan. Bagaimana pula jika sumbangan bukan daripada turun daripada turun daripada kementerian? Sumbangan tu nanti kita cerita dalam file lain. Rekod perolehan. Rekod perolehan ni apa sahaja yang diterima, sama ada bahan cetak atau bukan cetak. Bahan cetak atau bukan cetak. Bermakna ini merujuk kepada buku CD, DVD. Itu bahan perolehan bahan pusat sumber. Semakan stok perolehan buku. Yang ini ada sekolah yang gunakan automasi, semuanya dalam automasi, tak dikeluarkan. Boleh diterima. Boleh diterima, dalam automasi boleh terima. Tetapi kalau tak dikeluarkan, agak susah bagi cikgu nak buat semakan pada rak. Sebab kita nak tick. Jadi sebaik-baiknya stok perolehan tersebut di print, keluarkan, simpan dalam file, mudah kita nak semak. Kalau nak tunjuk pada pelawat yang datang, pilihlah mana satu. Nak tunjuk yang dalam automasi boleh, nak tunjuk dalam file pun boleh. Kemudian proses teknik catat alir. Ini proses teknik merujuk kepada bagaimana kita nak proses bahan-bahan yang terima tadi. Bermula daripada masuk ke dalam file, buat semakan stok, kemudian proses nak tampal kad kepada buku tersebut, nak chop, termasuklah chop muka surat rahsia. Itu